Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa khabar pada sidang sahabat-sahabat FB sekalian? Sekarang dah pukul 9 lebih. InsyaAllah kita akan memulakan sambungan tazkirah kita Sinar Ramadan, ya, yang mana kita telah mulakan beberapa hari lalu. InsyaAllah kita akan teruskan pada malam ini. Kejap ya. Allah. Okey, kita mulakan tazkirah kita pada malam ini, sambungan pada tazkirah semalam, ya. Semalam kita bicara berkaitan dengan ayat 184 dan awal 185 surah Al-Baqarah berkaitan dengan apa nama ni, puasa di bulan Ramadan. So malam ini kita sambung lagi ayat semalam, kita tak habis lagi cerita. Semalam kita membicarakan berkaitan tentang bulan Ramadan adalah bulan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala dan penghulu segala bulan. Dan daripada situ sambungannya Allah Ta'ala berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dan tatkala menutup masalah puasa, sebab ayat berkaitan dengan sakit dan safar ini ulangan daripada ayat yang sebelumnya. Pada ayat sebelumnya kita telah membicarakan tentang safar ni tadi. Cuma kita akan membicarakan pada malam ini berkaitan dengan rukhsah, iaitu keringanan dalam ibadah. Ya, jadi dalam ibadah ada keringanan yang dinamakan rukhsah ketika mana kita dalam keadaan-keadaan tertentu seperti musafir. So bila kita musafir, kita boleh sembahyang jamak qasar. Mana keringanan. Kalau tidak, kita kena tamam 4 rakaat, maka dia akan memberatkan kita, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi keringanan kepada kita untuk kita jamak qasar ketika mana kita dalam keadaan musafir. Begitu juga dalam puasa Ramadan, Allah Ta'ala bagi keringanan untuk kita berbuka, iaitu kita membatalkan puasa kita pada keadaan kita sakit dan juga kita bermusafir. Itu dinamakan sebagai rukhsah ataupun keringanan, ya. Jadi malam ini kita akan membicarakan berkaitan keringanan bagi orang yang sakit dan orang yang berada dalam perjalanan untuk tidak berpuasa dengan syarat wajib menggantinya. Mana boleh meninggalkan puasa tersebut, tapi dengan syarat mesti diganti setelah habis bulan Ramadan nanti. Artinya barang siapa yang fizikalnya sakit hingga menyebabkannya berasa berat atau terganggu jika berpuasa atau sedang dalam perjalanan, maka diperbolehkan baginya berbuka puasa dan wajib menggantikannya pada hari-hari yang lain sejumlah yang ditinggalkan. Jadi berapa hari yang ditinggal di bulan Ramadan, dia kena ganti balik. Kalau dia tak puasa 7 hari, dia kena ganti 7 hari. Kalau dia tak puasa 20 hari, dia kena ganti 20 hari. Jadi berapa bilangan hari yang ditinggalkan itu, maka diganti secukupnya untuk menggenapkan 30 hari berpuasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya Allah Ta'ala berkehendakkan keringanan bagi kamu dan tidak berkehendakkan kesusahan atau kepayahan bagi kamu. Jadi Islam ni adalah agama yang rahmah. Islam agama yang memudahkan orang, tidak menyusahkan kita, ya. Jadi artinya dalam keadaan kita darurah, dalam keadaan kita kesusahan, keberatan dalam melakukan ibadah, kita diberi keringanan. Tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Duduk pun tak boleh gerak-gerak, baring. Baring pun tak boleh gerak-gerak, isyarat mata, kan. Kalau buka, tutup, Allahu Akbar. Tapi kalau dia kata, saya kalau buka je tak boleh tutup terus tak boleh buka. Kalau gitu macam mana? Pakai isyarat hati, ya. Tapi kalau dia kata isyarat hati pun dah tak boleh, kita sembahyangkan je dia. Maknanya dia dah mati dah tu, ya. Jadi sembahyang tu dia wajib. Allah Ta'ala bagi keringanan pada orang
yang sakit, uzur, tak boleh berdiri, dia boleh duduk. Macam tu juga puasa. Kalau dia tak boleh berpuasa kerana puasa nanti boleh memudaratkan dirinya, maka dia boleh membatalkan puasa. Nanti insyaAllah tuan-tuan sekalian, saya ada satu tajuk khas nanti tentang penyakit-penyakit yang dibenarkan kita meninggalkan puasa Ramadan. Yang ini penyakit yang pelbagai. Kadang-kadang kita tertanya-tanya kan, adakah kalau kita sakit kencing manis, cucuk insulin, itu macam mana? Batal tak batal puasa? Kalau kita tahu macam mana sakit telinga, masukkan kamera dalam telinga, yang tu batal ke tak batal? Apa lagi? Orang kena apa nama ni? Apa nama tu? Batu karang. Dia masukkan apa nama kamera melalui dia punya kemaluan. Itu batal ke tak batal? Jadi insya-Allah yang tu kita akan bicarakan. Sebab saya ada dapat satu fakta daripada satu apa nama ni, kumpulan para doktor yang membuat persidangan kesihatan sedunia setiap tahun. Setahun sekali atau 2 tahun sekali dia akan buat. Dan salah satu tu yang banyak dibincangkan berkaitan dengan puasa itu pada beberapa tahun yang lalu di Casablanca Maghribi. Dan kebetulan salah seorang jemaah tempat saya kuliah ni, doktor ni memang dia pun ada terlibat. Dia pun ada pergi ke apa nama ni, ke Maghribi tersebut dalam persidangan tersebut, dan dia mengiyakan apa yang saya sampaikan kerana fakta-fakta itu dipersetujui oleh para atibak, yakni doktor-doktor seluruh dunia. Baik, di sini terdapat beberapa permasalahan berkenaan dengan ayat tersebut. Jadi bila disebut Allah Ta'ala memberi keringanan, tidak memberikan keberatan, tidak menyusahkan, di sana ada beberapa perkara yang akan diperbincangkan. Iaitu yang pertama, dibenarkan berbuka puasa ketika dalam perjalanan. Dan ini pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Bukhari dan Muslim, disebutkan kharaja fi syahri Ramadan li ghazwatil fath fasara hatta balagal qadid summa aftara wa amara an-nas bil fitri. Rasulullah SAW pernah keluar pada bulan Ramadan untuk perang pembebasan kota Mekah. Kalau tuan-tuan ikuti peristiwa yang dinamakan Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, Nabi keluar daripada Madinah itu pada bulan Ramadan bersama para sahabat. Daripada para sahabat pada bulan Ramadan. Waalaikumsalam Abang Mat, lama tak jumpa, sihat ya? Kata bau operation. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Abang Mat daripada Ipoh. Baik. Dalam perjalanan itu mereka sampai di satu tempat dinamakan Al-Kadid. Jadi Rasulullah dengan para sahabat singgah di satu tempat iaitu Al-Kadid. Kemudian apa berlaku? Lalu baginda Rasulullah berbuka puasa. Mana Nabi batalkan puasa. Nabi berbuka dan Nabi menyuruh semua orang berbuka. Maknanya Nabi buka suruh orang. Jadi dalam musafir pernah berlaku Nabi membatalkan puasanya dan menyuruh para sahabat semua membatalkan puasanya, yang berbuka tadi. Jadi adakah ini menyatakan bahawa hukum itu wajib? Cuma ceritanya bahawa Nabi pernah batalkan puasa dan Nabi pun suruh para sahabat buat. Jadi adakah ia berarti wajib? Nanti dulu. Kita tengok lagi perbincangan para ulama, ada pendapat-pendapat yang lain. Yang kedua, ada sebahagian dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mewajibkan berbuka ketika dalam perjalanan. Ada sahabat dan juga para tabi'in yang mengatakan wajib berbuka ketika mana musafir. Apa dalilnya, apa sandarannya? Iaitulah ayat itu tadi. Ayat Quran itu tadi satu. Yang kedua iaitu perbuatan Rasulullah SAW yang mengajak para sahabat yang lain berbuka ketika mana di Kadid tadi. Jadi yang paling tepat ialah pandangan jumhur ulama. Jumhur maknanya majoriti ulama, yang menyatakan bahawa hal itu bersifat pilihan dan bukan kewajipan. Dia pilihan, nak buka boleh, tak buka pun boleh. Kerana kerana para sahabat pernah pergi bersama dengan Rasulullah pada bulan Ramadan di waktu yang lain. Pada waktu yang lain pula Nabi pergi bermusafir bersama para sahabat. Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan sebaliknya orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Seandainya berbuka itu merupakan suatu hal yang wajib, nescaya Rasulullah SAW mengecam puasa sebahagian daripada mereka. Maknanya ketika mana Nabi bermusafir bersama para sahabat, ada sebahagian para sahabat ini yang berpuasa, ada sebahagian sahabat yang tidak
tidak berpuasa. Kalaulah musafir tadi wajib tidak berpuasa, sudah tentu Nabi akan mencela orang yang berpuasa, dan begitu juga sebaliknya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, pada perkara-perkara yang berbentuk ada khilaf ataupun pada hukum yang ada beberapa kebenaran, sama ada boleh tak boleh, kita kena saling meraihkan. Benda-benda yang khilaf ni kita kena meraihkan. Benda yang boleh, sebab ini benda furuk, bukan benda usul. Jadi benda-benda furuk ni kita kena bagi raikan. Macam juga kita lah hari ni kan, kadang-kadang gaduh lagi pasal masalah bid'ah tak bid'ah tu, tak habis-habis lagi. Ni baca Yasin malam Jumaat, ada juga orang kata bid'ah. Dah baca Yasin belum ni semua? Belum. Kalau belum, nanti malam baca Yasin tak kisah. Yang terbaiknya hari Jumaat ialah membaca surah Al-Kahfi. Tapi orang Melayu ni, dia dengan Yasin macam kuku dengan isi, tak boleh pisah. Sakit baca Yasin, anak-anak periksa baca Yasin, apa lagi, nak pergi umrah baca Yasin, nak pergi meniaga baca Yasin, semua Yasin. Salah ke? Tak salah, kita baca Al-Quran. Yang penting kita niatkan membaca Quran kerana nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan siapa yang nak baca Yasin. Siapa yang rasa nak baca Kahfi, silakan baca Kahfi, tak ada masalah. Ada satu surau tu sekalian di negeri Selangor. Jadi sahabat saya ni ngaji Mesir. Masa dia balik daripada Mesir tu, dia beritahu bapak dia, Yasin je bahasa dia. Sekali-sekala kita tukarlah baca Kahfi pula, sebab Nabi baca Kahfi kata dia. Tak apalah, bapak dia kata boleh lah, kita ganti-ganti. Minggu ni Yasin, minggu depan Kahfi, minggu ni Yasin, minggu depan Kahfi. Tapi tuan-tuan sekalian, kita dapati bila benda tu berlaku, bergilir, bila Yasin ramai orang kat surau. Bila Kahfi tinggal separuh dia, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal Kahfi ni dia panjang ayat dia. Begitu juga ada setengah surau. Tuan-tuan tengok di tempat-tempat kita ni, bila malam lain tak apa-apa ada jemaah, tapi bila malam Jumaat ramai betul. Sampai kita orang gelar dia surau malam Jumaat. Sebab ramainya malam Jumaat. Ni yang cerita tadi, maknanya kita ni benda-benda yang khilafiyah, benda-benda yang ada perlu tasamuh, boleh tolak ansur, kita tolak ansur saja. Sama juga orang gaduh pasal masalah baca kunut. Kunut ni bid'ah ke tak bid'ah? Yang baca kunut, dia kata baca kunut ni tak bid'ah, kena buat baru rasa sempurna sembahyang subuhnya. Yang tak buat pula, dia kata orang yang buat tu bid'ah. Tak perlu tu sekian gaduh bid'ah tak bid'ah. Yang penting kan sembahyangnya. Orang sembahyang subuh pun baca kunut sah, yang tak baca kunut sah. Cuba tuan-tuan cari kitab yang kata orang tak baca kunut ni tak sah, dan orang yang baca kunut tak sah. Tak ada kan? Dua-dua sah. Jadi kalau Tuhan kata dua-dua sah, yang kita pandai-pandai lebih-lebih daripada Tuhan ni apa hal? Yang itu tak apa nama ni, tak sah lah, ini tak sah, itu bid'ah dan seumpama dengannya. Saya tentu sekalian pernah dengar cerita satu rombongan jamaah haji daripada Indonesia ni, lama dulu. Dia pergi haji, pergi ke Mekah. Dulu kan kapal laut tak ada. Dia naik bukan kapal laut, kapal terbang tak ada. Dulu dia naik kapal laut. Naik kapal laut dia berbulan-bulan dalam kapal nak pergi sembahyang, nak pergi menunaikan haji. Jadi dalam kapal ada macam-macam golongan. Ada golongan yang baca kunut sembahyang subuh, ada yang tak baca kunut sembahyang subuh. Ini daripada Indonesia. Jadi pak-pak kiai banyak dalam tu ya. Yang paling besar kumpulan di Indonesia ni kumpulan Muhammadiyah dan kumpulan Nahdlatul Ulama. Orang Nahdlatul Ulama kalau sembahyang subuh tak baca kunut tu macam rasa tak berapa sempurna. Manakala orang Muhammadiyah pula kalau baca kunut tu bid'ah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam kapal nak sembahyang subuh ni, jadi macam mana nak buat? Takkan nak bertumbuk pula, nak bergaduh pula, nak dua imam pula. Jadi dia pun bincang. Ini kita tengok ulama-ulama yang cerdik tuan-tuan sekalian. Dia tak ada bergaduh nak tegakkan pendirian dia saja betul, orang lain semua salah dah. Lalu mereka bincang-bincang, saling hormat menghormati. Akhirnya diputuskan pada pagi yang pertama yang menjadi imam itu ialah seorang pak kiai daripada kumpulan Nahdlatul Ulama. Pagi itu dia jadi imam. Amat mengejutkan murid-muridnya tuan-tuan sekalian. Kenapa? Pagi tu dia tak baca kunut. Biasanya kan baca kunut. Habis solat, murid-muridnya datang. Loh, yai kok enggak kunutan gimana? Kita kan lagi di kunutan di tanah air. Loh, ini kok enggak kunutan gimana? Apa katanya tuan-tuan sekalian? Ya, para jamaah sekalian, bahwa dalam kapal ini kita ada pelbagai golongan, ada banyak kumpulan. Jadi kita disuruh untuk saling
hormat menghormati, saling kita menghormati orang lain. Jadi sebab itu saya menghormati para ulama daripada kumpulan Muhammadiyah, khususnya Buya Hamka. Rupanya tuan-tuan sekalian, ketika itu bersama mereka ialah Buya Hamka. Kita pun tahu tuan-tuan, Buya Hamka ni orang alim tuan-tuan sekalian. Dan Pak Yai ini sangat menghormati beliau. Pada pagi esoknya, pagi hari yang kedua, Buya Hamka pula jadi imam. Diceritakan bahawa pagi itu Buya Hamka baca kunut tuan-tuan sekalian. Orang pun terkejut. Murid-murid dia pula tanya, "Loh, Buya, kan kunutan itu kan bid'ah. Kita kan lagi enggak kunutan. Ini kok kunut gimana?" Gitulah lebih kurangnya ya dia punya dialog tu. Akhirnya katanya apa? Sebagaimana mereka menghormati kita semalam, hari ini saya membalas penghormatan mereka. Jadi gitu. Kita ni kan yang penting kalau kita sembahyang ke apa pun, ju'ilal imamu liyutamma bih fa iza kabbara fakabiru. Dijadikan imam itu untuk diikut. Kalau dia takbir, kita takbir. Kalau dia baca kunut, kita kunut. Kalau dia tak kunut, tak payah kunut. Jangan kita gaduh-gaduh tu sekalian. Ini bergaduh kunut bid'ah. Yang tak sembahyang tu lagi ramai kat rumah, kan? Sebab tu kita fikir macam mana kita nak ajak orang yang tak sembahyang subuh tu di rumah tu bangun dapat sama-sama solat berjemaah subuh bersama kita. Itu yang kita sepatutnya fikir. Tapi kita tak macam tu kan. Kita selalu benda-benda remeh, kita pergaduhkan ya, seolah-olah kita je betul, orang lain salah tu sekalian. Jadi ini benda yang kurang bagus dalam Islam ya. Jadi Islam ni rahmatan lil alamin, maka kita pun taklah saling meraikan. Jadi kalau Allah Ta'ala sendiri memberikan keringanan, Allah Ta'ala sendiri memberikan kemudahan pada kita, kenapa yang kita nak menyusah-nyusahkan? Baik tuan-tuan sekalian. Jadi Rasulullah sendiri tidak mengecam di antara mereka sama ada orang yang berpuasa ataupun tidak ketika dalam musafir. Jadi dua-dua sekali boleh. Bahkan ditegaskan bahawasanya baginda Rasulullah SAW pernah berpuasa dalam keadaan seperti itu. Berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadidin hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah." Kami pernah bepergian bersama Rasulullah pada bulan Ramadan ketika musim panas yang bersangatan. Sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya kerana panas yang bersangatan, panas yang menyengat. Tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali baginda Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Ni satu ketika Nabi SAW bermusafir dengan para sahabat di kala cuaca sangat panas sehingga sahabat tutup kepala dengan tangan. Maka para sahabat tidak ada yang berpuasa melainkan Rasulullah SAW dan juga Abdullah bin Rawahah. Ini menunjukkan bahawa tidak salah juga kalau kita berpuasa ketika mana musafir, kerana Nabi pun pernah buat sedemikian. Baik, yang ketiga, perbincangan berkaitan ayat ini juga, segolongan ulama di antaranya Imam Syafi'i berpendapat bahawa puasa ketika dalam perjalanan itu lebih utama daripada berbuka. Hal itu didasarkan pada apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Mana walaupun dalam keadaan susah kita dapat menempuhinya, itu lebih baik dan mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cuma gitulah, kita ni, ialah setiap orang ni iman dia lain-lain. Sebab itulah adanya perkara-perkara keringanan seperti ini, supaya kita menjadi orang yang tenang, selesa dalam agama. Maknanya bila kita tengok arahan Allah Ta'ala begini, tak mampu begini, ada keringanan. Tak mampu begini, ada kemudahan. Tapi kalau dalam Islam tu satu je, gini saja, tak boleh yang muka, orang akan susah. Orang akan datang tu, apalah Islam ni susah macam ni, tu tak boleh, ni tak boleh, mesti macam ini. Jadi itu akan menyukarkan. Sebab itulah adanya rukhsah dalam Islam, supaya apa nama ni tadi? Ada soalannya? Soalan tak apa, tuan-tuan yang ada soalan tu masukkan saja. Nanti saya jawab esok malam ya. Sebagaimana yang saya sebut, malam ni tazkirah, esok malam baru jawab soalan gitu ya. Jadi kalau Islam tu begitu keadaannya, dia akan menyusahkan orang. Jadi bila orang susah, orang akan lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita kena memahami konsep rahmatan lil alamin, Islam yang penuh rahmah itu, agar orang mudah untuk beramal, orang suka dengan Islam.
Jangan sampai kita menjadikan orang lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Beda sekelompok ulama lainnya berpendapat berbuka puasa ketika dalam perjalanan itu adalah utama sebagai realisasi rukhsah dan berdasarkan hadis bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa dalam perjalanan. Jadi ada orang tanya dengan Rasulullah, macam mana puasa dalam perjalanan? Apa katanya? Man aftara fahasan wa man shama fala junaha alaih. Artinya barang siapa yang berbuka telah berbuat baik, dan barang siapa yang tetap berpuasa maka tiada dosa baginya. Maka Nabi sebut gitu ya. Orang yang berpuasa itu telah melakukan kebaikan, dan orang yang tidak berpuasa juga melakukan kebaikan. Tidak ada salah, tidak berdosa, kerana dia dalam keadaan musafir. Baik, ada sekelompok ulama yang lain pula berpendapat keduanya sama saja. Mana nak buka boleh, tak buka boleh, hukum ni sama. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Hamzah bin Amru al-Aslami pernah bertanya, "Ya Rasulullah, inni katsirus siyam, afa asumu fi safar?" Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Artinya, "Ya Rasulullah, aku sungguh sering berpuasa." Dia bagi tahu kat Rasulullah ni, Hamzah ni bagi tahu, "Ya Rasulullah, aku ni sangat suka berpuasa. Aku sangat banyak berpuasa." Kemudian katanya, "Apakah boleh aku berpuasa dalam perjalanan?" Tapi dalam musafir ni boleh tak aku nak berpuasa? Nabi kata, kalau kamu nak puasa silakan, kalau kamu tak mau puasa pun silakan. Jadi tak ada masalah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dalam musafir nak berpuasa pun boleh, tak berpuasa pun boleh, tak berdosa dan tidak haram. Yang penting nanti bila habis Ramadan, qada balik, ganti balik berapa hari yang kita tinggalkan. Dan kenapa tuan-tuan sekalian adanya keringanan rukhsah seperti ini, selain daripada ia untuk memudahkan kita, iaitu juga ada orang kadang-kadang bila dia berpuasa di bulan Ramadan, dia senang. Walaupun dalam keadaan panas apa semua, dia senang. Sebab apa? Sebab semua orang puasa. Jadi kita nak puasa pun seronok. Tapi bila kita kodok dia seorang-seorang, tak payah cerita lah. Tu orang perempuan tu yang memang dibagi cuti tiap-tiap tahun tu, sama ada dia haid ataupun nifas, kadang-kadang nak mengganti tu. Kena pula dia puasa seorang-seorang, tengok orang lain makan. Ingat senang ke? Nanti disuruhnya abang tu kawan-kawan dia, "Bang, puasa lah bang," kata dia. Abang kata, "Aku pula nak puasa pula, aku tak wajib, kau yang kodok, apalah aku pula," kata dia. "Tak apalah bang, kawankan ayang ni," kata dia. Dia suruh kata kawan dia. Pasal apa? Sebab berat nak puasa seorang-seorang, orang lain sedap makan kan. Itu tengok apa nama ni, orang nak puasa sunat 6 pun bulan Syawal tu. Ingat hari kedua nak start dah. Hari kedua start baraan dah tuan-tuan sekalian. Kalau kat kampung aku tu baraan nama. Mana dia pergi round semua rumah, ramai-ramai. Makanan macam-macam. Tengok kawan makan, kita pun teringin juga, akhirnya makan, kita tak jadi puasa. Itu yang puasa sunat. Macam tu juga puasa fardu. Setan pula datang. Elah, dia kata, "Apa kau nak kodok cepat-cepat? Setahun. Ni baru Syawal kata dia, ada 11 bulan lagi. Tunggulah nanti bulan Rejab, bulan Syakban, apa semua bulan apa nama ni, Muharram ada lagi. Apalah cepat-cepat." Tu setan pula. Akhirnya drag masuk Ramadan sekali lagi, hutang tak selesai. Tu kadang-kadang orang berat dia nak melakukan qada, maka dia buat puasa walaupun dalam keadaan musafir. Silakan, tak ada masalah. Ada orang pula dia kalau dia qada lagi senang berbanding dengan beratnya masyaqqah ketika mana dia musafir tadi. Maka tak apa, dia boleh tidak berpuasa dan qada nanti. Jadi pilihan di tangan anda, anda mampu memilihnya. Tuan-tuan pilihlah mana yang senang. Kita Islam ni mudah je, tak ada susah-susah. Jangan kita pening-pening kepala pula. Duduk dalam Islam ni Allah Ta'ala dah sediakan dia punya peraturan dia. Yang penting kita ikut je. Yang disuruh buat, yang dilarang tinggal. Baik, yang keempat, ayat ini juga membincangkan tentang mengenai masalah mengganti puasa. Apakah wajib dilakukan secara berturut-turut ataupun boleh berselang-selang? Mana sama ada kita kalau katakan musafir kita tadi seminggu, kita pergi kerja kan, musafir jauh kat Sabah, 7 hari kita tak puasa. Adakah nanti lepas raya kita kena straight 7 hari atau boleh kita selang-selang? Nanti bulan Syawal 1 hari, Zulkaidah 1 hari, Zulhijjah 1 hari, bulan Muharram 1 kali, kemudian Safar 1 kali,
Rabiul Awal, Rabiul Akhir dapat 7. Rabiul Akhir apa nama ni? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sampai Rabiul Akhir bila 7 kan? Macam tu pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi macam mana perbincangannya? Baik, yang pertama, ada ulama yang berpendapat mengganti puasa itu wajib dilakukan secara berturut-turut. Tapi pandangan ini adalah pandangan yang minoriti. Silakan Saudara Hamdan nak share pada kawan-kawan. Tolong tuan-tuan kalau nak sharekan pun tak apa. Sebab kita nak kongsi ilmu. Lebih banyak orang dapat share, lebih baik lagi. Dan setiap rakaman ni sekalian, live ni, kemudian rakamannya kita akan masukkan dekat dalam YouTube ya. Saya ada buat satu channel tuan-tuan sekalian. Namanya channel Ustaz Azrul Hakim. Tuan-tuan boleh tengok kat channel tu kuliah-kuliah saya. Kemudian tolong share, like, biar ramai lagi orang dengar. Saya ni nak sedekah duit tak ada tuan-tuan sekalian. Ada ilmu sikit-sikit, bukan banyak pun, sikit-sikit lah ilmu macam ni kan. Boleh kongsi, mudah-mudahan jadi jariah. Kan Nabi kata apa? Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Bila mati seorang anak Adam, terputus segala amalannya illa min salasin, kecuali 3. Salah satunya al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dapat memberi manfaat. Mudah-mudahan ilmu ini dapat memberi manfaat. Nanti kalau saya dah mati pun senang ada. Dan tuan-tuan pun yang tolong share tu dapat pahalanya. Bukan saya je. Tuan-tuan yang tolong share tu dapat pahala juga. Tolong share tu sudah banyak-banyak. Nanti yang dekat dalam channel tu tuan-tuan boleh tengok. Like sikit, subscribe sikit. Supaya ramai orang dapat manfaatnya insya-Allah ya. Dan selepas ini juga saya akan buat lagi rakaman-rakaman lain tuan-tuan sekalian ya. Di antaranya saya akan bicara tentang apa nama ni? Kelebihan sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang ada di sekeliling kita yang kita hari-hari makan kan. Saya apa? Kelor. Tu tadi petik kelor banyak sekalian. Timun. Timun ada kelebihan dia ya. Ada lain-lain. Itu ada satu siri khas nanti insya-Allah. Saya akan buat satu program berkaitan dengan agro. Tuan-tuan ingat kan saya tengah buat program apa ni, projek Tahfiz Agro. Jadi hari-hari kita tanam sayur, jual sayur, kemudian ada ternakan apa semua. Ada banyak benda-benda yang boleh kita kongsikan nanti berkaitan dengan agro kita. Saya tengah buat agro wisata. Kalau Indonesia panggil agro wisata. Kita panggil sini agro tourism. Antaranya nanti kita nak tanam tamar tu sekalian. Nak tanam tamar, hari itu iklan tengok satu pokok kan. Itu dah 2 tahun lebih kurang tu. Ini kita nak tanam lagi, ada banyak tu. Saya dah apa nama ni? Dah semai. Tuan-tuan kalau makan tamar nanti jangan buang-buang gitu je, biji tu boleh semai insya-Allah. Nanti tanam insya-Allah boleh berbuah. Kalau di Thailand boleh buah, di mana-mana Indonesia boleh buah, takkan Malaysia tak boleh buah. Saya punya cita-cita lah tuan-tuan sekalian kan. Tapi fikir tu semalam duk bersembang dengan kawan-kawan ni. Ini orang majlis buka puasa macam-macam kan, orang pergi ke tempat makan gitu-gini. Saya cadang nanti kalau pokok tamar tu jadilah insya-Allah ya, tuan-tuan doalah. Ini hajat je niat, tapi saya usahakan. Jadi tak jadi tu belakang cerita lah. Nanti kita buat ladang tamar. Nanti kalau tamar tu berbuah insya-Allah, kebetulan bulan Ramadan pula kita buat program berbuka puasa di bawah pokok tamar. Macam dekat Timur Tengah tu juga. Macam boleh. Jemputlah tuan-tuan datang nanti bawa anak-anak kan. Itu niat lah kan. Kalau tak niat mana nak jadi. Memang mula-mula dengan niat lah dulu. Lepas tu baru jadi. Melalut pergi mana? Okey, sambung lagi tuan-tuan. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama, wajib qada secara direct, straight. Adapun pandangan yang kedua, tidak wajib berturut-turut. Jika mengkehendaki boleh berselang-seli dan boleh juga secara berturut-turut. Jadi ikut kita lah macam tadi juga. Nak buat sekali boleh, nak buat selang-seli pun boleh. Mengikut kemudahan kita dan apa yang kita rasakan lebih selesa untuk kita lakukan. Demikian menurut pandangan jumhur. Jumhur maknanya pandangan majoriti ulama, begitulah. Sama ada ulama yang salaf ataupun ulama yang khalaf. Ni orang selalu dengar salaf, khalaf, salah. Ni apa bedanya kan? Ulama salaf ialah ulama 3 kurun yang pertama. Itu namakan khalaf. Yang kurun keempat dan seterusnya itu dinamakan khalaf. Macam kita ni khalaf lah tuan-tuan sekalian. Yang salaf tu yang 300 tahun pertama. 3 kurun yang pertama. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Itu dinamakan salaf. Selepas daripada itu dinamakan khalaf. Hal ini didasarkan pada banyak dalil kerana pelaksanaan puasa secara turut-turut hanyalah diwajibkan pada bulan Ramadan. Jadi puasa yang berturut-turut hanya bulan Ramadan. Adapun bulan lain tidak disyariatkan
berturut-turut. Makna qada tadi tidak wajib berturut-turut, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, fa'idatum min ayyamin ukhar. Maksudnya ada pun setelah berakhirnya bulan Ramadan dituntut untuk qada puasa pada hari-hari yang sejumlah yang ditinggalkan. Fa'idatun min ayyamin ukhar itu berapa hari yang kita tinggal, itu yang kita ganti. Kalau kita tinggal 7 hari, ganti 7 hari. Kalau kita ganti 11 hari, kita ganti 11 hari. Macam itulah. Jadi senang dikiraannya. Kalau dulu-dulu kan orang kata, kalau kita tinggal sehari, nanti tahun depan kita tak qada, jatuh Ramadan sekali lagi, kita punya puasa jadi 2 hari pula kena qada. Itu tak betul tuan sekalian, dia qada tetap sehari walaupun berapa tahun kita tak ganti. Yang bertambah fidyahnya. Macam tahun ni, tahun lepas katakan kita tak puasa 1 hari, sakit ke, ya, sampai Ramadan ni kita tak sempat qada. Maknanya lepas raya nanti qadanya tetap sehari, dia punya fidyah satu cuma. Untuk kalau 1 tahun dia tak ada fidyah lagi, ya. Nanti kalau tak qada kena fidyah, kalau tak qada juga kena fidyah satu cupak. Nanti kalau tahun depan masih tak qada lagi, qadanya tetap 1, tetapi dia punya fidyah tambah jadi 2. Macam itulah setiap tahun. Dia bertambah, ya. Kemudian dalam firman-Nya tadi lagi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Imam Ahmad meriwayatkan, katanya Abu At-Tayyah berkata, aku pernah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan. Apa cerita Anas bin Malik? Kata dia, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, yassiru wala tu'assiru, wasakinu wala tunafiru. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Katanya, permudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit. Tenangkanlah dan janganlah membuat orang lari. Mana buat mudahkan? Dalam Islam ni kita mudahkan. Kadang-kadang kita nak ajar budak, ya, tentu Islam buat qiyamul lail. Bapa pun dia tak qiyamul lail, bawa budak-budak sekolah pergi qiyamul lail. Lepas tu dia punya qiyamul lail apa? Baca surah sembahyang sunat tasbih. Sembahyang tasbih tuan-tuan 300 tasbih. Budak tu balik, bapa dia tanya, macam mana qiyamul lail baru ni? Dah bah, inilah kali pertama dan terakhir. Apa pasal? Sebab rupanya qiyamul lail ni susah, bahaya tu dia. Dia rasa berat. Kenapa? Pasal kita bawa sembahyang tasbih. Jadi patutnya kita yang senang-senang. Sembahyang apa? Sembahyang hajat. Bagi anak-anak, jom kita sembahyang hajat. Pasal apa? Nanti kita minta dengan Allah Ta'ala. Ni nak periksa. Minta dengan Tuhan supaya Tuhan berkati kita. Mudah belajar. Faham, mudah. Kemudian senang jawab soalan dan dapat keputusan yang baik. Macam tu. Tengok adik-adik mesti ni. Bapa orang susah kan? Keluarga miskin mesti ni kita doa, solat hajat. Minta supaya Allah Ta'ala turunkan rezeki. Macam itulah kita yang menyeronokkan orang. Jangan kita berat tu sembahyang tasbih budak-budak. Tu contoh kan. Orang kafir masuk Islam. Masuk Islam tanya dulu, dah sunat ke belum? Nantilah dulu tuan-tuan sekalian, dia baru masuk Islam, baru mengucap syahadah. Tunggu dulu. Maknanya gitu, ya. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian bagi benda-benda yang mudah kepada orang supaya orang mudah untuk kekal di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diriwayatkan pula dalam kitab Sahih Bukhari Muslim juga bahawa baginda Rasulullah SAW pernah berkata kepada Muaz bin Jabal dan juga Abu Musa radhiyallahu anhuma ketika mengutus kedua-duanya ke Yaman. Jadi masa Nabi dah dapat berkenalan dengan orang-orang Yaman dan nak bawa Islam ke Yaman. Jadi Rasulullah menghantar 2 orang wakilnya ke Yaman, iaitulah Abu Musa dan juga Muaz bin Jabal. Apa pesan Rasulullah? Basyiru wala tunafiru, wa yassiru wala tu'assiru, wa tatawa'an wala takhtalifan. Sampaikanlah berita gembira dan janganlah kalian menakut-nakuti. Jadi bawa berita gembira. Bila orang datang, kita cerita tentang Islam, bagusnya Islam. Kita cerita tentang kebaikan solat, kita cerita tentang kelebihan berjemaah. Kita cerita yang seronok-seronok, yang mudah-mudah. Jangan kita menakut-nakutkan. Nanti kalau kamu gini, masuk Islam kena gini. Masuk Islam kena sembahyang berjemaah. Masuk Islam kena jadi orang jadi susah. Sebab itu Nabi pun pesan dengan Muaz, wahai Muaz, kamu di Yaman nanti, kamu akan berhadapan dengan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi yang telah dulu beriman dengan Nabi Allah Musa AS.
Dia dah beriman dengan Allah Ta'ala dulu tau. Dia lebih kenal Tuhan daripada kamu dulu. Jadi bila kamu sampaikan Islam, hendaklah kamu berperingkat-peringkat. Apa kata Nabi? Nanti kalau kamu sampai di sana, kamu kenali bahawa orang-orang Yahudi itu juga beriman dengan Allah Ta'ala dan Nabi Musa. Bagi tahu dia bahawa Allah Ta'ala itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan aku adalah pesuruhnya. Kalau puak-puak Yahudi itu boleh terima Allah Ta'ala itu Tuhan dan aku adalah Rasul, barulah ajari mereka solat. Bila mereka dah solat, ajari mereka puasa. Dan seterusnya. Makna berperingkat-peringkat. Tidak sekali. Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian nak turunkan hukum haram arak, tuan-tuan sekalian. Turunkan haram arak itu pun berperingkat-peringkat. Berapa kali tuan-tuan sekalian? 3 kali. Itu dah surah Baqarah sebut. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u linnas. Wa akbaru wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kalau orang tanya kamu wahai Muhammad tentang arak dan judi, katakan pada mereka arak dan judi itu ada manfaatnya dan juga ada dosanya, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi bagi tahu ada kebaikan, tapi ada keburukan. Keburukannya lebih besar lagi. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat yang masih minum arak. Turun ayat berikutnya pula tentu sekalian. Tentang apa? Tentang ada sahabat Nabi yang sembahyang dalam keadaan mabuk. Dia jadi imam sembahyang Isyak. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Betul tak? Kalau sekali dengar macam betul. Kalau kita tak faham Arab, lagi confirm betul. Sebab lebih kurang sama. Padahal ayatnya yang betul ialah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tengok tuan-tuan sekalian, lam alif hilang, makna berubah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad pada puak-puak kafir tu, la a'budu ma ta'budun, tidak sekali-kali aku akan sembah apa yang kamu sembah. Tiba-tiba sahabat Nabi jadi imam, dia baca ya qul ya ayyuhal kafirun a'budu qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakanlah pada orang kafir, aku akan sembah semua sembahan orang kafir. Pula terkejut Sayyidina Umar terus jumpa Nabi SAW. Lalu turun ayat berikutnya. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu sembahyang kalau dalam keadaan mabuk. Jadi lepas tu sahabat-sahabat ada yang dah tak minum lagi. Ada juga yang minum, tapi minum lepas sembahyang lah. Lepas sembahyang Isyak baru sembahyang minum. Sebab Isyak sampai subuh lama kan. Macam tu. Autar juga. Ada lagi yang masih minum. Sehingga akhirnya barulah turun ayat yang berikutnya, iaitulah ayat surah Al-Maidah tak silap kan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib itu semualah perbuatan keji syaitan, maka hendaklah kamu jauhi. Mana tu peringkat-peringkat. Dalam perkara nak menghilangkan maksiat juga berperingkat-peringkat. Banyaklah kalau tuan-tuan dengar cerita Nabi dulu, ada orang datang jumpa, ya Rasulullah, aku sayang dengan kamu, aku nak masuk Islam tapi aku suka berzina. Nabi tak kata jangan berzina. Cuma Nabi tanya dia, kau ada adik laki, apa pandangan kamu kalau mak kamu dizinai orang, isteri kamu dizinai orang, kakak kamu dizinai orang, adik perempuan kamu dizinai orang, kamu suka tak? Dia kata tak suka. Kalau tak suka jangan buat. Macam tu. Jadi itu kaedah cara Nabi. Jadi kalau boleh kita terus cari pendekatan yang sedemikian. Jangan kita main entam kromo dalam berdakwah kita dengan yalah kita rasa kita je betul. Kadang-kadang ia menyebabkan orang jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga-jaga tu sekalian. Dan janganlah mempersulit, bersepakatlah dan janganlah kalian berselisih. Allah Ta'ala suruh kita bersepakat. Apa benda yang boleh kita berpakat dengan sahabat-sahabat kita berpakat. Jangan asyik nak gaduh je tu sekalian. Ini bila kawan lain buat, semua tak betul, semua tak betul. Sekarang dia duduk situ, dia kata benda tu betul pula, benda tu baik pula. Masa orang lain duduk situ, dia kata semua tak betul. Bila duduk di situ, dia pula kata oh betul lah tu. Kalau orang lain dapat buat, dia tak dapat, dia kata haram. Bila dia dapat buat, dia halal pula tu sekalian. Ini pun satu hal juga.
Dia menganggap haram tak dapat. Kalau tak dapat haram, kalau dapat kat dia halal semua. Ini pun jangan tentukan Islam tak suruh macam tu. Tu saya dulu dipesan dengan guru saya tu, arwah dah meninggal tu sekalian, orang baik ya. Dia pesan kata, role kau kalau jadi ustaz nanti jangan jadi ustaz yang serba tak boleh. Ustaz ni macam ni haram, tak boleh. Tapi dalam masa yang sama juga jangan jadi ustaz serba boleh. Sebab kita ada kepentingan, kita kata semua boleh. Jadilah ustaz yang berpandukan Quran dan Sunnah. Kalau ada dalil yang kata boleh, silakan kata boleh. Kalau dalil yang kata tak boleh, kata tak boleh. Dan saya pun ingat tentu sekali apa yang Nabi SAW sebut. Di dalam satu hadis Nabi kata apa? Tetapkanlah pendirian, berkatalah benar sekalipun orang ramai mengatakan itu tidak benar, sedangkan itu adalah benar. Mana apa? Kalau benda tu benda betul, walaupun orang ramai kata benda tu tak betul, tapi benda tu betul, kita kena pertahankan bahawa benda itu adalah benda yang betul. Macam tu juga, kalau benda itu tak betul, kamu kena kata benda itu tak betul, walaupun orang ramai kata benda itu betul, sedangkan benda itu tak betul. Jadi kalau benda tak betul, kita tetap betul lah, tentu saja. Yang mana betul-betul, macam tu. Yang penting semuanya kita buat berdasarkan kepada ilmu kita. Ilmu ni penting. Kalau tak ada ilmu, masalah nanti. Beda dalam kitab-kitab sunan dan musnad. Sunan makna kitab-kitab hadis. Diriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu bil hanifati kecil. Maaf tu silang, gelap sikit dalam ni. Bu'istu bil hanifiyati samhah. Hadis ni hadis biasa sebenarnya, tapi bila dah gelap tulisan kecil ni minta maaf lah, tak baca mata pula. Aku diutus dengan membawa agama tauhid yang rahmah. Tu Islam tu agama rahmah. Bukan agama marah-marah, bukan agama tengking-tengking, rahmah. Jumpa orang datang masjid tu sekalian, ajak masuk masjid. Kita orang kafir masuk masjid, kita marah. Weh, ini apa kafir masuk masjid? Haram. Orang kafir masuk masjid tak haram, tentu sekalian. Tidak ada nas yang mengatakan orang kafir haram masuk masjid. Tuan-tuan bacalah dalam Al-Quran. Ada orang kata, dia kata, Ustaz, ada dalam surah Taubah tu, dia kata haram orang kafir masuk masjid. Tuan-tuan baca ayat tu, kafir tu haram masuk masjid, iaitu Masjidil Haram di Mekah dan seluruh tanah haram Mekah sahaja, tentu sekalian. Itu sebab kalau tuan-tuan pergi umrah, kan kita pergi Tanim tu, bila kita pergi mekot kat Tanim nak masuk tu, tuan-tuan billboard besar tu, apa dia tulis? Ini sepadan tanah haram, orang bukan Islam tidak dibenarkan memasukinya. Tapi di Masjid Nabawi, Nabi sering bawa orang kafir masuk masjid, tentu sekalian. Sehingga kan ada orang nak bunuh Nabi, dibawa masuk ke dalam masjid, tentu sekalian, diikat di tiang masjid 3 hari, tentu sekalian. Apa berlaku? Nanti kita cerita lagi pada masa yang akan datang, sekalian. Apa berlaku pada orang tu? Dia diikat di masjid 3 hari. Sedangkan dia datang nak bunuh Nabi, tentu sekalian, masuk masjid. Padri Yahudi, padri Nasrani datang nak debat dengan Nabi dalam masjid, tentu sekalian. Dalam dia masjid. Sebab tu kalau tuan-tuan baca semua fatwa-fatwa dalam Malaysia ni pun, bahawa orang kafir dibenarkan boleh masuk ke dalam masjid hingga ke dewan sembahyang. Cuma kalau di Selangor itu dia ada tambah sikit di bawah tu, untuk mengelakkan daripada ialah kadang-kadang prasangka buruk orang ataupun mungkin orang yang tak faham, ya. Kalau kita ada majlis dengan non-muslim, kita buatlah di sebelah luar, macam tu saja. Tapi maknanya nak menghalang terus orang kafir daripada masuk masjid, itu tidak boleh, tidak dibenarkan, tentu saja. Jadi kita ajak dia orang datang, insya-Allah lama-lama dia orang dengar ilmu, dia orang akan dapat masuk Islam juga. Baca Quran macam tu juga. Ada orang kafir baca Quran. Dulu ada saya jumpa tu sekalian, orang marah-marah. Kata kafir tu teruk Ustaz, kata dia. Saya kata pasal apa? Yelah, dia angkat barang, dia baca bismillah. Bila letak alhamdulillah. Saya kata baguslah. Bagus apa Ustaz? Mana boleh haram, kata dia. Saya kata haram mana? Kau belajar mana? Masalah kita ni kadang-kadang kita ni ikut nafsu je, tentu sekalian. Bukan dengan ilmu. Ni salah, tentu sekalian, ya. Jadi tak macam tu. Kalau kita nak cerita pasal Yasiru Allah, banyak lagi tu sekalian ni, cerita pasal kemudahan-kemudahan yang berlaku pada Rasulullah. Kita teruskan lagi. Baik, kemudian ayat tadi juga menceritakan tentu sekalian bagaimana dulu berlaku di zaman Rasulullah SAW. Satu orang satu orang sahabat, tentu sekalian, dia berpuasa dalam keadaan musafir, kemudian dia pingsan. Dia pingsan kemudian dipayungi oleh orang.
Kemudian Nabi pun datang, tanya dengan dia, ya. Ini ada satu cerita bagus ni tuan sekalian. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qad zullila alaihi faqala ma hadha, qalu shaimun, faqala laisa minal birri as-siyam fi safar. Rasulullah pernah menjumpai seorang lelaki yang dipayungi. Maka baginda bertanya, mengapa dia ini? Orang-orang menjawab, dia sedang berpuasa. Beliau pun bersabda, bukan termasuk kebajikan berpuasa ketika dalam perjalanan. Mana apa? Dia berpuasa dalam keadaan dia pun dah tak larat. Tiba-tiba dia terus berpuasa juga. Maka Nabi kata, berpuasa ketika mana musafir bukan satu kebaikan. Tuan-tuan sekalian. Jadi Islam ni tuan-tuan sekalian, dia mesti ditonjolkan dengan cara yang betul. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita kalau tuan-tuan baca dalam kitab Fiqhul Aulawiyat tu, saya suka baca buku tu dan saya pun banyak ngajar buku di kitab tu di Masjid Surau, ya. Ini tulisan Dr. Yusuf Al-Qardawi tu sekalian. Bahawa ada orang kadang-kadang beramal ini tidak berdasarkan ilmu, dia suka-suka. Ya. Di zaman Nabi ada satu orang perempuan, dia berjalan tiba-tiba jatuh pingsan. Kemudian dikerumuni oleh orang ramai. Nabi tanya dia, pasal apa ni? Dia kata orang ini bernazar untuk menunaikan haji dengan berjalan kaki. Ya. Itu yang kata Rasulullah. Ya. Batalkan nazar kamu, carilah kenderaan. Kerana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala bukan perjalanan kamu, tetapi amal ketika mana kamu mengerjakan haji. Ada dua peristiwa zaman Nabi. Orang yang bernazar untuk mengerjakan haji dalam keadaan tidak mau berkenderaan, dia nak berjalan kaki. Nabi suruh batalkan, betul sudah. Itu yang pelik baru-baru ni kita dengar ada orang Malaysia pergi umrah naik motor daripada sini sampai ke Mekah, Madinah, tu sekalian. Kamu nyusahkan ambil masa yang panjang, sedangkan masa tu boleh digunakan untuk ibadah yang lain, boleh berkhidmat pada orang ramai dan seumpama dengannya. Ada pula tahun lepas ke tahun sebelumnya, satu keluarga, 3 orang lah, mak, bapak dengan anak kecil, tu sekalian naik basikal daripada Indonesia, Jambi sana, Jambi tak silap, ya. Dia nak pergi mana? Dia nak pergi haji tu sekalian ke Mekah. Dia naik basikal, menyeberang ke Malaysia, Malaysia pergi Thailand, Thailand terus Indochina, naik atas sampai akhirnya ke Mekah. Naik basikal sampai Malaysia, bekalan dah habis dah tu sekalian, mau minta-minta dengan orang. Ini tak betul, Islam tak suruh macam tu sekalian. Hari ni kita dah ada kemudahan kapal terbang, naiklah kapal terbang tu sekalian. Jangan kita nak kononnya hobi lah apa sebab kerana apa? Masa kita ni tu sekalian nanti mati ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana satu hari dia tanya, belum sempat seorang hamba itu mengangkat kedua-dua belah kakinya di hadapan Allah Ta'ala, terlebih dahulu ditanya 4 perkara. Antaranya umur dia, ke mana digunakan. Sebab tu pastikan umur kita ni tu sekalian kita gunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Baik, akhirnya tu sekalian, hujung ayat ini menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada kita untuk berbuka pada hari-hari yang kita sakit dan yang sedang dalam perjalanan, atau disebabkan alasan-alasan lainnya yang seumpamanya, kerana dia, yakni Allah Ta'ala mengkehendaki kemudahan bagi kita. Dan perintah untuk mengqada puasa itu dimaksudkan untuk menggenapkan bilangan puasa menjadi sebulan. Kemudian disebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maksudnya supaya kamu mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai ibadah kamu. Jadi kita mengingati Allah Ta'ala selama mana kita berpuasa selama sebulan, kita terus mengingati Allah Ta'ala walaupun telah habis bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan tu disebut madrasah. Madrasah tu pusat latihan, bulan latihan. Jadi bila kita berlatih sampai Ramadan habis, bukan berarti habis dah amal-amal tu. Kita teruskan lagi selepas Ramadan. Ya. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 200, yang maksudnya apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana yang menyebut-nyebut, yakni membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Oleh kerana itu sunnah Rasulullah SAW menganjurkan untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir setelah mengerjakan solat wajib. Ibnu Abbas mengatakan, kami tidak mengetahui berakhirnya solat Rasulullah SAW kecuali dengan takbir. Itu. Kemudian firmannya lagi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ramai ulama yang mengambil pensyariatan takbir pada hari raya Idul Fitri dari ayat ini. Mana sebahagian ulama mengambil ayat ini menyatakan bahawa disyariatkan kita bertakbir apabila masuk saja hari Aidil Fitri. Ya. Bahkan Daud
Az-Zahiri mewajibkan pengumandangan takbir pada hari raya Aidilfitri berdasarkan pada perintah dalam firman-Nya tadi. Sebaliknya mazhab Abu Hanifah rahimahullah taala menyatakan bahawa takbir tidak disyariatkan pada hari raya Aidilfitri. Itu pendapat mazhab Hanafi. Sementara ulama lainnya menyatakan sunnah dengan beberapa perbezaan sebagai perkara yang furuk di antara mereka. Maknanya ada kebanyakan ulama mengatakan boleh sunnah. Kita bertakbir bukannya kita buat apa tuan-tuan sekalian. Kita nak sambut hari kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan kita dapat tundukkan hawa nafsu kita, jaga hawa nafsu kita selama 1 bulan. Tuan-tuan, 1 bulan tu nak berpuasa bukan senang. Sebulan kita nak tundukkan hawa nafsu bukan senang tuan-tuan sekalian. Tapi kita berjaya, orang lain tak berjaya. Orang lain sakit tak boleh puasa, kita dapat puasa, sihat, alhamdulillah. Maka dengan nikmat yang Allah Taala bagi tadi, kita bersyukur dengan mengucapkan takbir pada Allah Subhanahu wa taala. Wala'alakum tashkurun. Jika kalian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala berupa ketaatannya dengan menjalankan semua kewajipan dan meninggalkan semua larangannya serta memperhatikan ketentuannya, maka mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang bersyukur. Jadi sekali lagi kita jumpa perkataan la'alla. Wala'alakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Semoga kamu jadi orang yang bersyukur. Tu. Mana Allah Ta'ala bercakap dengan manusia bukan lagi makna mudah-mudahan, tapi maksudnya pasti kamu akan jadi orang bersyukur. Mana apa? Kalau kita sepanjang Ramadan kita betul-betul memperbanyakkan ibadah, meningkatkan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita dengan mutunya yang lebih baik lagi, pastilah kita menjadi orang bersyukur. Sebab apa? Sebab tanda syukur itu ialah dengan beribadah. Bukan kita bersyukur tu cuma ucap alhamdulillah tu sekalian. Ada orang makan kenyang, alhamdulillah. Tapi lepas tu pergi kelab malam, lepas tu menari, lepas tu buat benda maksiat. Bukan itu. Itu sebab alhamdulillah tu sebahagian daripada konsep syukur. Syukur yang sebenarnya iaitu bagaimana kita menggunakan seluruh nikmat Allah Ta'ala untuk kita mengabdikan diri dan mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada nikmat makan yang halal, makan, alhamdulillah tu sekalian. Setelah itu kita dapat kesihatan, kita beribadah pada Allah Ta'ala. Ada rezeki tu sekalian, beli apa? Beli pakaian, pakaian menutup aurat. Itu tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi senang itu sekarang maksud bersyukur itu ialah kita menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mentaatinya. Tapi cakap senang tuan-tuan sekalian. Ya, syukur, sabar, redha, itu cakap senang. Tapi nak buat betul belum tentu tuan-tuan sekalian. Kita tengok orang sakit, sabar ya, sabar bila kita sakit. Macam mana tuan-tuan sekalian? Kadang kita Allah cuti-cuti macam ni, orang nak kenduri, nak sakit pula, nak raya sakit. Tengok dah tak sabar, tak redha dah tu sekalian. Jadi senang. Cakap tu yang senang tu sekalian. Semua benda-benda ni kita bercakap tu senang, tapi kadang-kadang nak amalkan itu yang agak susah. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipermudahkan untuk kita beramal, dipermudahkan untuk kita mempertingkatkan amal ibadah kita, insya-Allah. Saya minta maaf ni sekarang, saya pun tak tahu berapa minit dah ni. Saya pun tak bawa saya punya jam ni tadi. Saya rasa dah lebih daripada setengah jam. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Alhamdulillah, ini sedikit sebanyak perbincangan kita berkaitan dengan Tazkirah Sinar Ramadan. Ini siri yang ketiga. Kita dah selesai membaca ayat-ayat berkaitan Ramadan daripada ayat 183 sehingga 185 Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, pada malam-malam berikutnya nanti saya akan kumpulkan tajuk-tajuk khas untuk kita perbincangkan lagi dalam masa lebih kurang setengah jam setiap malam tuan-tuan sekalian. Dan insya-Allah kita nanti akan berikan juga panduan-panduan doa yang sesuai untuk sepanjang bulan Ramadan, dan macam mana tuan-tuan sekalian waktu-waktu yang sesuai untuk kita berdoa jadi kalau nak tahu ikuti tuan-tuan sekalian tiap-tiap malam insya-Allah jadi setakat ini dulu. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton, rakan-rakan FB yang sudi untuk meluangkan masa bersama-sama saya lebih kurang dalam setengah jam ke 40 minit pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Dan tuan-tuan sekalian, sebelum saya tutup perbincangan malam ni, kita ni dah dekat dengan Ramadan tuan-tuan sekalian. Kita pula dalam suasana PKP ni macam-macam berlaku. Antaranya iaitulah kekurangan makanan untuk orang-orang yang fakir miskin. Di tempat saya ni pun ramai tuan-tuan sekalian orang-orang susah
Jadi kalau tuan-tuan ada yang nak menyumbang, insya-Allah nanti tuan-tuan menyumbang wang ringgit berapa, transfer saja ke akaun saya. Nanti saya akan sampaikan kepada mereka sekalian. Antaranya kita nak buat sumbangan tamar tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tak ada duit banyak, ada sikit pun tak apa tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan bagi berapa? RM10 contohnya. RM10 kita dapat tamar madu tuan-tuan sekalian. Tamar madu top satu box tu. Itu setengah kilo lebih kurang, kita boleh kongsikan pada fakir miskin. Nabi kata barang siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, kita dapat pahala macam orang yang berpuasa tersebut. Nanti tuan-tuan boleh transferkan ataupun bank in ke akaun saya. Sebab saya tak pakai akaun Mahat ni, pasal akaun Mahat saya kehabisan buku cek. Sekarang ni tak boleh. Saya dah buat dah sebelum PKP hari tu, tapi tak sempat ambil. Jadi Maybank sekarang ni tutup tentu sekalian, saya tak boleh ambil. Jadi saya sekarang pakai akaun saya sendirilah. Tapi tak apa, tak ada masalah tentu sekalian. Nanti tuan-tuan transfer, cuma WhatsAppkan pada saya ataupun PM saya berapa amount yang tuan-tuan masukkan ya. Jadi nombor akaun saya nanti saya catatkan di ruangan komen tu ya, Maybank 562085510062, nama Azrul Hakim bin Suradi. Ya. Nanti saya masukkan dekat komen, tuan-tuan boleh ambil dekat komen tu ya. Maybank 562085510062, Azrul Hakim bin Suradi ya. Jadi insya-Allah tu sekalian, saya akan tolong bantu untuk kita agih-agihkan. Dan juga insya-Allah nanti bila puasa dah mula, kami akan buatkan kuih, buatkan juadah tu sekalian. Kalau tuan-tuan sudi menyumbang, kami akan tolong hantarkan ke rumah-rumah fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan tu sekalian. Di samping juga untuk membantu, ada staf-staf saya ni daripada luar negara tu sekalian ya, daripada Indonesia khususnya. Mereka ni tak dapat balik ya. Kemudian sekarang mereka duduk di sini, mereka nak kirim sedikit keuangan untuk keluarga mereka di di Indonesia sana semua. Kalau tuan-tuan dapat menghulurkan bantuan tu, sangat dialu-alukan insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa zurriyyatina minan nar. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami, ahli keluarga kami, seluruh muslimin dan muslimat ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, hindarkan kami daripada segala malapetaka dan mara bahaya ya Allah. Jauhkan kami daripada virus corona dan juga virus-virus yang lain ya Allah. Dan begitu juga teman-teman yang kau uji dengan virus corona ini ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah. Jauhkanlah virus ini daripada kami semua ya Allah. Angkatlah penyakit ini ya Allah, Engkau yang menciptakannya, ambil semula ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada kami untuk menghadapi Ramadan ya Allah. Berikanlah ketenangan kepada kami ya Allah, kerana kami tidak dapat melakukan ibadah di rumah-Mu ya Allah. Tetapi berilah ketenangan agar dapat kami beribadah dengan anak isteri kami di rumah kami dengan baik ya Allah. Agar kami dapat melakukan tadarus ya Allah. Allahumma ya Allah, permudahkan lidah kami ya Allah untuk menyebut nama-nama-Mu ya Allah, berzikir menyebut nama-Mu ya Allah, berdoa memohon kepada-Mu ya Allah. Kerana kami insan kerdil ya Allah, kami tak mampu berbuat apa-apa melainkan dengan izin-Mu jua ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi esok malam insya-Allah. Wallahu a'lam.